Koperasi digalak ceburi bidang pendidikan terutama sekolah Islam integrasi dan prasekolah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya Muhammad Shah Musa. Bagi menepani isu kos sara hidup dan inflasi, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kerajaan sentiasa berusaha memastikan keluarga Malaysia kalis cabaran. Selepas diuji pandemik COVID-19, dunia kini berhadapan dengan pelbagai cabaran baru dan paling genting ialah perubahan iklim, ketegangan geopolitik dan konflik Rusia-Ukraine. Gabungan semua faktor adalah antara punca kepada kenaikan harga barangan sehingga mengakibatkan kos sara hidup meningkat. Pelbagai strategi jangka pendek, sederhana dan panjang dilaksana kerajaan melibatkan kerjasama semua kementerian, kerajaan negeri, agensi-agensi kerajaan, NGO dan seluruh keluarga Malaysia bagi memulihkan ekonomi negara. Datuk Seri Ismail Sabri berkata demikian pada jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Shah Alam. Berhubung pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan fasiliti penyampaian perkhidmatan di Selangor, Perdana Menteri berkata 6.3 bilion ringgit telah diluluskan. Peruntukan tersebut merupakan rolling plan kedua tahun 2022 rancangan Malaysia ke-12. Antara projek penting yang akan dilaksanakan adalah 5 buah projek tebatan banjir di Selangor dengan peruntukan sebanyak 4.7 bilion ringgit. Usaha ini akan disegerakan bagi mengelakkan kejadian banjir teruk yang menjejaskan kesejahteraan penduduk di Selangor dan juga di seluruh negara berulang kembali. Beliau terus memaklumkan kerajaan akan mengambil langkah proaktif bagi pembinaan infrastruktur yang lebih lestari di Selangor serta menyediakan perumahan keluarga Malaysia terutama kepada kumpulan B40 dan M40 terus menjadi agenda penting. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah berangkat menunaikan solat Jumaat di Masjid Hagia Sophia, Istanbul. Masjid yang berusia lebih 1,500 tahun itu merupakan masjid ikonik di Istanbul dan disenaraikan sebagai tapak warisan pertubuhan, pendidikan, sains dan kebudayaan bangsa-bangsa bersatu UNESCO pada 1985. Laporan Farhana Azwani Ismail. Keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda pada pukul 12.15 tengah hari diiringi Raja Pemaisuri Agong Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandaria dan disambut Ketua Agama Turkiye Profesor Dr. Ali Erbash. Turut mengiringi Baginda, Naib Presiden Turkiye Fuad Oktay. Khutbah disampaikan Imam Masjid Hagia Sophia Bunyamin Topçulu. Hagia Sophia yang merupakan monumen ikonik ketamadunan di Turkiye bermaksud kebijaksanaan yang suci dan mulia. Masjid ini dahulunya berfungsi sebagai gereja selama 916 tahun dan ditukar menjadi muzium bermula 1930. Hagia Sophia kemudian menjadi masjid dari 1453 hingga 1934 iaitu hampir 500 tahun dan terakhir sebagai muzium selama 86 tahun. Pada 10 Julai 2020, Mahkamah Turki membatalkan keputusan Kabinet 1934 yang menjadikan Hagia Sophia sebagai muzium. Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan dianggap sebagai pemimpin paling berani apabila bertegas mahukan Hagia Sophia kembali dihidupkan sebagai masjid.
Pada 6 Mei lalu, Sultan Abdullah menyifatkan pembukaan Hagia Sophia untuk ibadah solat sunat tarawih bermula 1 April 2022 sebagai detik bersejarah kepada rakyat beragama Islam di Turki dan juga seluruh dunia. Baginda menyatakan perkara tersebut ketika menerima panggilan telefon secara peribadi daripada Presiden Erdogan dan merakamkan ucapan tahniah di atas pembukaan Hagia Sophia sebagai masjid buat pertama kalinya dalam tempoh 88 tahun. Farhana Azwani Ismail, Istanbul, RTM. Malaysia dan Indonesia akan terus bekerjasama serta membantu antara satu sama lain dalam usaha mendapatkan sokongan negara luar ASEAN berhubung bidaan kerusi dalam Majlis Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa ITU. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, hubungan erat antara kedua-dua negara bukan sahaja melalui perkongsian pengalaman, malah turut mempunyai hala tuju yang sama. Dian Fatihah Maknoh ada laporannya. Jelas Tan Sri Anwar ia terbukti menerusi pertemuan kali ketiga tahun ini bagi kedua-dua pihak. Tambahnya, pertemuan susulan di peringkat pegawai tertinggi kedua-dua negara akan berlanjutan termasuk di forum-forum antarabangsa seperti ITU. Ia antaranya bagi membincangkan usaha untuk menangani masalah penyediaan infrastruktur telekomunikasi, teknologi terkini serta isu keselamatan cyber. Jadi ruang perbincangannya sangat cukup luas tetapi spesifik. Dan yang pentingnya sekali, kita mempunyai banyak sekali persamaan sependapat dalam cara-cara menguruskan cyber security terutama sekali, dan juga way forward, dan juga untuk merangka hubungan yang lebih rapat antara Malaysia dengan Indonesia di forum-forum antarabangsa, termasuklah di ITU yang persidangannya akan berlaku pada akhir September nanti, kerana kedua-dua negara membida untuk menduduki kursi Council yang mana Malaysia dan Indonesia telah sama-sama bersetuju untuk saling menyokong satu sama lain. Beliau bercakap kepada media selepas melakukan kunjung hormat ke atas Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate di Jakarta. Bagi Johnny Plate, pemilihan teknologi telekomunikasi yang tepat antara cabaran utama yang perlu dilakukan bersama kedua-dua negara. Dan ada banyak tantangan-tantangan yang perlu kita selesaikan bersama, mulai dari pilihan-pilihan teknologi yang tepat, yang perlu kita adopsi di dalam negeri, mulai dari pilihan-pilihan teknologi satelit, teknologi telekomunikasi, sampai kepada teknologi-teknologi yang berhubungan dengan cyber security dan yang menjaga ruang digital agar tetap bersih. Perjumpaan kali ketiga dalam masa 6 bulan antara Tan Sri Anwar dan Menteri Kominfo Johnny Plate menandakan perhubungan erat antara Malaysia dan Indonesia khususnya dalam bidang telekomunikasi. Kedua-duanya bersetuju bahawa keselamatan negara perlu diberi keutamaan seiring perkembangan teknologi. Menurut Tan Sri Anwar, perjumpaan pegawai-pegawai tertinggi kedua negara berhubung isu telekomunikasi secara keseluruhan dijangka akan dilaksanakan di Bali kelak. Wartawan Dian Fatihah Maknoh, Jakarta, RTM. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Multimedia merancang untuk memperbarui Memorandum Persefahaman MOU berkaitan penerangan dan komunikasi antara Malaysia dan Indonesia serta menjalinkan kerjasama dalam bidang perfilman. Menurut Tan Sri Anwar Musa, MOU yang kali terakhir ditandatangani pada 1984 itu perlu diperbarui selaras dengan perkembangan semasa bidang komunikasi dan industri kreatif. Saya gembira sekali kerana Bapa Menteri akan berkunjung ke Malaysia pada bulan Oktober, dan insya-Allah kita punya masa yang cukup untuk membawa memorandum Jemaah Menteri supaya satu MOU baru ditandatangani antara Malaysia dan Indonesia. Beliau menyatakan selepas melakukan kunjung hormat ke atas Menteri Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno di Jakarta, turut mengiringi kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Malaysia Adalan Muhammad Syafiq
Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS Profesor Dr. Manasir Ibrahim dan Setiausaha Bahagian Antarabangsa Kementerian Komunikasi dan Multimedia Mano Vera Batrad. Tambahnya, Malaysia dan Indonesia akan menggalakkan produksi filem melalui insentif penerbitan filem di Malaysia FIMI sekaligus mengambil peluang pasaran filem dalam bahasa yang berasaskan bahasa Melayu dan Indonesia. Malaysia turut mengalu-alukan inisiatif Indonesia untuk menganjurkan satu persidangan antarabangsa melibatkan negara dunia ketiga bagi membincangkan ekonomi kreatif pada Oktober di Bali. Dan kami akan juga berkunjung sebagai kunjungan balasan dan sekaligus nanti akan mewujudkan apa yang tadi kita diskusikan berkaitan dengan co-production film Indonesia dan Malaysia yang kita harapkan akan memperluas kerjasama dan membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang lebih banyak lagi di sektor ekonomi kreatif. Bos, saya nak minta cuti hujung minggu. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia Negeri Selangor. Saya kena pergi. Dekat sana ada pameran kementerian, bos. Menarik tu. Boleh tahu program kerajaan. Di jualan usahawan IKS dan jualan keluarga Malaysia, boleh belanja sakan. Serius, bos. Sukan rakyat pun ada. Ada karnival kerjaya jamin kerja keluarga Malaysia. Bos, kat sini? Mestilah. Saya pun tak sabar mahu ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia Negeri Selangor. Dari 19 hingga 21 Ogos, 9 pagi hingga 9 malam. Tapak karnival Pekarangan Stadium Shah Alam. Bertemu kembali, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menggalakkan lebih banyak koperasi untuk menceburi bidang pendidikan terutama melibatkan sekolah Islam integrasi dan prasekolah. Penubuhan sekolah bertaraf swasta itu selaras dengan hasrat kementerian bagi melahirkan generasi yang beriman dan berilmu. Menterinya Tan Sri Noh Omar mengakui kesediaan itu berupaya memperkasa pembangunan perniagaan koperasi menceburi bidang pertumbuhan baharu. Kemudiannya pada pagi ini kerajaan diberikan kepada saya untuk juga koperasi-koperasi supaya dapat menumbuhkan aktiviti pendidikan ini kerana dia dapat melahirkan satu generasi dunia dan berjaya hidup di dunia dan juga di akhirat, terutamanya yang berbentuk integrasi ini. Kepada saya, dalam masa yang sama, penubuhan tersebut dilihat mampu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan khususnya untuk ahli koperasi. Beliau menjelaskan demikian selepas merasmikan Majlis Perasmian Sekolah Rendah Islam Az-Zahrawi Puncak Alam yang dimiliki Koperasi Felda Bukit Cerakah di Puncak Alam. Setakat ini, 3 sekolah Islam integrasi swasta telah ditubuhkan Koperasi Malaysia di seluruh negara. Kementerian Pembangunan Luar Bandar mahu lebih ramai ketua kampung berdaya kreatif, inovatif, dinamik serta berkarisma dalam menguruskan kampung masing-masing. Menterinya Datuk Seri Mahathir Khalid berkata ia sebagai usaha merealisasikan sasaran kementerian untuk mewujudkan lebih banyak kampung yang memenuhi kriteria kampung sejahtera. Kepimpinan yang di-provide atau yang dibagi oleh pemimpin di peringkat kampung. Mana leadership tu, kepimpinan tu, kita nak yang tu. Jadi kalau tak boleh, kita ada latihan, kita ada kursus pengurusan, kita ada kursus-kursus pendek yang kita buat di peringkat kementerian, kita ada di infra. Pusat latihan kita di Bangi. Jadi kita kok panggil. Dari semasa ke semasa kita panggil ketua-ketua kampung ni, macam mana dia nak mengurus. Pelbagai latihan dan kursus pengurusan telah disediakan kementerian dengan kerjasama kerajaan negeri dan agensi bagi memastikan pemimpin masyarakat itu memenuhi elemen tersebut. Beliau berkata demikian selepas majlis penyampaian Watikah Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Negeri Melaka di Air Keruh. Kementerian Kerja Raya akan menambah peruntukan sebanyak RM600,000 bagi pemasangan lampu pintar jalan di sepanjang laluan Mersing ke Kota Tinggi Johor. Penggunaan lampu ini adalah inisiatif mengurangkan kemalangan, terutamanya melibatkan hidupan liar. Perinciannya bersama Hairun Afandi.
Menurut Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof, salah satu cabaran di laluan ini adalah permukaan jalan yang tidak sekata selain ia merupakan kawasan lintasan gajah. Cabaran satu lagi ialah di sini juga ada hutan simpan di mana ada habitat gajah yang melalui lintasan jalan ini. Sebab itu kalau kita tengok di belakang ni, Pilitan dah pasangkan dawai semalam, tapi kadang-kadang ada yang terlepas. Dan ada beberapa kemalangan yang melibatkan gajah mati dilanggar, dan salah satu punca yang dipohon oleh Pilitan ialah untuk kita pasangkan lampu jalan. Dalam pada itu, jelajah FT Roadpedia KKR Zon Selatan 2.0 yang memasuki hari kedua turut meninjau beberapa lokasi kerosakan di daerah Mersing hingga ke Kota Tinggi serta tapak projek pembinaan directional ramp di Senai Desaru Expressway SDE. Menjadi satu tanggungjawab Kementerian Kerja Raya untuk memastikan jalan persekutuan di sini berada dalam keadaan baik. Namun kehadiran hidupan liar seperti gajah di lawan ini perlu dilihat bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku kepada pengguna jalan raya setempat. Hairun Afandi, RTM. Kemasukan pekerja asing perlu mendapat kelulusan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung JTKSM mulai 1 September ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Savaran berkata usaha itu bagi mengawal kemasukan pekerja asing, terutama pekerja asing tanpa izin. Tiada mana-mana agensi kerajaan, tak kira sama ada profesional ataupun non-profesional pekerja luar negara masuk ke dalam negara ini tanpa persetujuan daripada Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja. Yes. Akan berkuasa daripada 1 September. Beliau berkata demikian selepas menjadi panel dalam program diskusi Minda Profesor Negara di Kajang mengenai pelaksanaan waktu kerja 48 jam kepada 45 jam pula. Beliau berkata satu pengumuman khas akan dibuat minggu depan susulan banyak perkara perlu dilihat meliputi waktu kerja, cuti dan peranan kementerian sendiri. Jaminan keselamatan di kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom diyakini penduduk sejak ia ditubuhkan pada 2013. Ini diakui mereka yang menikmati suasana lebih selamat sekaligus membolehkan urusan sosioekonomi berjalan lancar. Keselamatan dekat Semporna terjamin insya-Allah, and then kita juga ada beberapa rondaan daripada macam bot-bot maritim, bot-bot marine secara berkala dan 24 jam dekat laut, dekat pulau juga. Jangan risau, kita ada pos-pos kawalan seperti askar dan juga PGM menjaga keselamatan di dalam dan juga di luar semasa berada di pulau ataupun semasa pergi dan balik ke pulau. I really like Semporna. We are enjoying a lot. I think it's a safe place to stay, really nice. The people is very kind and we make a lot of activities here. Of course. We enjoy a lot of the islands and I don't know. It's a good place to stay some days, and that's all I think. So will you come to Semporna once again? Yes, if I can, of course. Keadaan keselamatan di Semporna sekarang tu agak selamat juga. Yang boleh kami nampak, Eskom selalu ada meronda di perairan Eskom, di pulau-pulau, di Pekan Semporna pun selalu nampak ada polis meronda, semua jaga juga keselamatan di Semporna juga. Sana suasana okey, cantik. Lepas tidak. Sekarang saya tengok semua orang sangat macam tak ada apa leh. Saya tengok sangat selesa, aman sekali ya. Kemarin saya ada tengok polis ini, ada pergi sana jalan-jalan ya. Tapi sana orang sangat health, baguslah ya. Kawalan keselamatan di Zon Selamat Timur Sabah Ezom merangkumi kawasan perairan Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau.
Dalam perkara itu, kejayaan Eskom menjalankan beberapa siri operasi gasak laut di sepanjang pantai Timur Sabah menunjukkan kesan positif khususnya dalam menangani isu-isu keselamatan. Operasi melibatkan pencegahan pembinaan pembangunan haram tertumpu di Kudat, Lahad Datu dan Kuna. Jadi kita bimbang dan juga khawatir bahawa pembinaan struktur haram ini boleh dijadikan sebagai satu tempat tumpangan ataupun tempat persinggahan sementara oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ataupun boleh mengancam menggugat keselamatan di kawasan pantai Timur Sabah. Beliau memaklumkannya selepas menjadi tetamu rancangan Ekspresi Inspirasiku Sabah FM. Rakyat khususnya di pantai Timur Sabah dinasihatkan supaya tidak mudah terpengaruh dengan berita palsu selain memberi jaminan keselamatan bawah Eskom. Sekumpulan ahli kelab motosikal berkonvoi selama seminggu membawa jalur gemilang sejauh 2,500 km sebagai menzahirkan semangat patriotik sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-65 tahun. Program Kembara Jalur Gemilang Aina Nation Ride ini berjaya mengumpul hampir 50 ahli kelab Anita Bikers. Presidennya Anita Yusof berkata program bermotosikal yang bermula di Kuala Lumpur ini akan menjelajah beberapa negeri seperti Pahang, Gua Musang, Perak, Melaka, Johor, Negeri Sembilan dan Selangor. Jelajah yang dijangka berakhir Khamis depan itu bertujuan menjejak dan menghargai jasa bekas anggota tentera yang terkorban. Tahun 89 keluar. Hari kedua kami berada di sini di dataran ni untuk kempen bersama warisan pahlawan ini. Semalam kita bersama warisan pahlawan veteran tidak berpencen. Hari ini yang berpencen dan kesemua pihak yang terlibatlah. Dan untuk besok kami akan berada di Perak iaitu di Sekolah Kebangsaan Seberang Perak untuk bersama anak-anak pelajar-pelajar sekolah untuk kempen bersama Merdeka dan menghargai jasa-jasa pahlawan dan untuk motivasi kepada pelajar-pelajar sekolah no rempit go green. Memang semangat. Fikirlah malam, tak kira malam hujan, semalam pun kena hujan kan. Jadi bagi rider yang kental ni biasalah. Panas hujan tu biasa. Jadi ini sambutan begini kita rasa terharu jugalah. Sambutan yang begitu besar macam ni kan. Terima kasih kepada ni di program kita ni yang menampilkan balik bekas-bekas tentera ni kan. Perjuangan-perjuangan kita yang lama-lama ni untuk menegakkan kemerdekaan daripada dulu kan. Hari kemerdekaan ni saya sebagai bekas tentera juga bersama Abang Hamdan. Jadi kami sebagai bekas tentera kami perlu menyokong pasukan-pasukan bekas tentera ini kerana tanpa mereka kita tak mungkin kecapi keamanan yang kita alami sekarang ini. Terus marakkan semangat patriotik terhadap negara tercinta. Demikian seranan Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud kepada warga kerja Jabatan Penyiaran di seluruh negara. Setiap warga kerja ATM di seluruh negara perlu menyemarakkan semangat itu dengan kecintaan tanpa berbelah bahagi. Kita buat sambutan ini dan melancarkan di peringkat jabatan ini supaya warga RTM keseluruhannya, tak kiralah di Angkasa Puri maupun di negeri-negeri, menyemarakkan lagi bulan kebangsaan ini dengan mengebarkan jalur gemilang kita ni. Maka akan disahutkan oleh semua jabatan-jabatan termasuklah RTM ini supaya semangat cintakan negara ini dapat diteruskan sehinggalah 31 Ogos nanti. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan menyampaikan 6 anugerah berprestij Anugerah Merdeka 2022. Baginda bertitah amat berbesar hati dapat memberi penghormatan kepada mereka yang telah memberikan sumbangan cemerlang kepada negara selain meraihkan usaha gigih mencapai kecemerlangan dalam bidang masing-masing. Whilst recognizing these giants and leaders, the Trust also wanted to nurture among young Malaysians the pioneering spirit that has helped to drive our country's progress. This is particularly important
as we move towards a future where innovative scientific research and development and technological know-how fostered by the next generation is what will provide us with competitive advantage. Baginda yang juga merupakan penaung diraja dan pengerusi amanah Anugerah Merdeka berangkat ke majlis tersebut diiringi Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Saleem. Selain itu, Anugerah Merdeka tahun ini menampilkan kategori baharu Anugerah Harapan Merdeka yang mengiktiraf usaha rakyat Malaysia yang berusia 40 tahun dan ke bawah atau organisasi yang ditubuhkan kurang daripada 10 tahun. Pertama sekali saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak menganjur kerana memberikan saya Anugerah Harapan Merdeka ini. Saya berasa sangat gembira, bersyukur dan sangat rendah diri kerana diberi penghargaan seumpama ini. Kami berharap dapat menyumbang kepada lebih banyak sekolah, lebih banyak komuniti dan lebih banyak murid-murid di seluruh negara. Sukan Liga Bola Keranjang D-League 2022, NS Matrix menjadi pasukan pertama mara ke separuh akhir selepas menewaskan Speed Hunters dengan keputusan 89-63. Sharwin Sivarago muncul pemain terbaik perlawanan selepas menjadi penyumbang mata terbanyak buat NS Matrix. Zian Fuoi dan Sharwin menjadi nadi NS Matrix pada suku pertama membantu pasukan mendahului 25-5. Ketinggian 2.08 meter dimiliki Sharwin menjadi kelebihan buatnya untuk membantu pasukan menguasai suku kedua dengan 44-17. Selesa mendahului 68-37 pada suku ketiga, NS Matrix bagaimanapun diberi tentangan sengit oleh Speed Hunters sebelum menutup aksi dengan kemenangan 89-63. Di separuh akhir, NS Matrix dijadual bertemu MBC. Kemarahan pasukan MBC ke separuh akhir disahkan selepas menumbangkan Penang Stallions 86-58. Kedua pasukan bersaing hebat seawal suku pertama sebelum MBC menutup permainan mendahului 22-16. Aksi cemerlang ditampilkan Lo Ken-yen dan Jason Lee Shuwen kemudian membantu MBC menjarakkan mata kepada 50-29 berakhir suku kedua. Penguasaan MBC diteruskan pada suku ketiga mendahului 74-42 sebelum mengesahkan kemenangan dengan keputusan 86-58. Pertembungan separuh akhir MBC dan NS Matrix dijadual berlangsung esok. Baik, saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Semarakkan sambutan bulan kebangsaan dan kibarkan jalur gemilang. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.